Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat satu Malaysia. Hari ini saya akan membincangkan tentang beberapa perkara penting berkaitan dengan universiti. Selain daripada itu, saya akan update perkembangan yang berlaku pada bulan Mei yang lalu dan bulan Jun. Ini adalah bulan yang saya fikir biasanya diperuntukkan, dikhususkan kepada aktiviti-aktiviti luar. Kalau mahasiswa kita, inilah masanya yang paling banyak digunakan untuk mereka menjalani GOP. Selain daripada itu, Pegawai Kanan Universiti TNC juga telah mendapat tugas masing-masing untuk buat beberapa assignment di luar negara dan saya juga akan keluar negeri pada minggu ni. Untuk makluman tuan-tuan, berbanding dengan kebanyakan profesor, tugas yang kita berikan sekarang kepada pentadbir akademik adalah untuk menjalin beberapa kerja strategik. Baru-baru ni saya telah maklumkan tentang perkembangan lawatan saya ke Qatar University yang akan di follow up oleh TNCPI. Lawatan saya ke Taibah University untuk buat PhD program. We are talking about big numbers of students from Saudi. This is more than 100 students that we are targeting. So this will be very impactful for the university. Kita juga mengharapkan TNC HEMA akan segera come out dengan proposal dia bagaimana kita nak menumbuhkan klub-klub alumni di seluruh dunia di mana kita ada student. Ya, saya telah pergi ke Qatar baru-baru ni, telah menubuhkan klub alumni Qatar. Kita ada 200 orang student di sana dan kebanyakannya adalah student Malaysia ataupun graduan dari Malaysia yang bekerja di beberapa syarikat besar di Qatar. So we want to mobilize all this. Yeah, this is very important, and not only important in the sense that we have our flags around the globe, but what is also important is they are associating themselves with UTM. Yeah, so this is very important. Pada bulan ini juga kita ada banyak program berkaitan dengan enhancement of transparent, strong and competitive organizations. Yeah, so this is very important. I'm going to brief you on this. And as usual, healthy, happy lifestyle is what we are going to promote. Sebelum saya lupa, pada petang ni kita akan buat penyerahan stadium UTM yang masih belum bernama daripada kontraktor kepada UTM dan daripada pejabat harta benda kepada HEMA. Harta apa ya? PHB ya, betul. Ya, harta bena, harta benda, harta bena, harta dan bena. Jadi jemputlah tuan-tuan yang ada ke lapangan petang ni, kita akan tengok bangunan yang besar tersebut, tersergap indah, dan kita juga ada senam aerobik selepas itu. Ya. Terlebih dahulu kita bagi pihak universiti nak mengucapkan tahniah kepada Pro Chancellor UTM yang sekarang bergelar Tun Abdullah Ayub. Satu tepukan gemuruh kepada Tun. So what is important, dalam akhbar yang ada Abdullah the Pro Chancellor of UTM. So this is the kind of publicity we need. People associate, because Abdullah headed the list of 1,707 recipient of the awards. Nombor satu ialah orang UTM. So, masa Tan Sri Abdullah dapat Tun itu, kawan-kawan saya tag saya, tahniah UTM, Pro Chancellor dapat Tun. Nampak? Tahniah kepada UTM. Jadi kita hendakkan yang memajukan UTM ini bukan hanya orang macam kita yang mendapat gelaran ataupun dapat jawatan bekerja di sini, tetapi juga orang yang associate dengan kita. Ya, Pro Chancellor kita, karyawan tamu kita dan ramai lagi yang insya-Allah kita akan associate dengan UTM. Dan insya-Allah ada banyak perkara yang kita nak buat. Kita akan adakan satu majlis untuk beliau nanti insya-Allah. Hari ini saya akan berbicara tentang organizational development and cheerful, healthy, sustainable campus. There are a lot of initiatives now taking place on this.
there are many events taken place in UTM in May 2011. One of them is keberangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke UTM pada 24 Mei yang lalu di Kuala Lumpur. Kemudian kita ada retreat of UTM board members. Board members kita sekarang telah bertambah 3 orang daripada jawatan lama. Sebab sebahagian daripada board members ini mewakili beberapa kelompok. Sebagai contohnya alumni UTM, sektor swasta dan seumpamanya. Kita ada 3 orang board members yang saya nak perkenalkan. Nombor 1 ialah Datuk Abu Bakar. Dan beliau adalah top accountants in the country now. Saya pun tak tahu macam mana, rupa-rupanya dia beras dengan Datuk Ridwan Saleh. Ya, semua ni is a family gathering. Kemudian kita ada Profesor Muhammad Nur Musa, mana? Ahli Lembaga Pengarah UTM, mewakili seluruh staf UTM dalam lembaga tersebut. Sebab saya adalah setiausaha kepada, ataupun saya adalah orang yang mewakili universiti, dan I'm not member of LPU. Member of LPU in the context of UTM staff is Profesor Muhammad Nur Musa. Beliau adalah pengurusi Majlis Profesor UTM. Kita telah adakan retreat ni di Bukit Tinggi sebab kita tak boleh nak pergi ke luar negeri, pergilah tempat yang macam Paris, macam Perancis. Tengok tu seolah-olah kita berada di Colmar di France, tapi sebenarnya Colmar di Bukit Tinggi Pahang. Ya, jadi rasa macam duduk di Colmar. Ada orang kata tak pernah tengok bangunan macam ni. Alhamdulillah kita dapat ke sana. Dan kita bincang banyak perkara. Tujuan saya ialah memberi pendedahan kepada staf dan pentadbir-pentadbir kanan universiti tentang bagaimana proses keputusan dibuat dalam konteks UTM apabila kita akan mencapai status insya-Allah autonomi sedikit masa lagi. Maknanya kita kena due diligence is on us. Decision is on us. Bukannya lagi kementerian. Tak ada lagi surat yang sampai ke kementerian. Surat sampai ke kementerian tu hanyalah surat-surat pemakluman sahaja. Semuanya dibuat di peringkat pengurusan dan lembaga pengarah. Nak tambah staf, nak gunakan wang dan seumpamanya. Ya? So this is very important. Saya juga telah maklumkan tentang saya pergi ke Qatar University dengan 9 orang. Satu tim yang besar. Dan ini makluman kepada semua. Kita telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Qatar University untuk menulis proposal. Dan proposal ini adalah proposal yang perlu dianggotai oleh staff from Qatar University. Therefore, we went there to make sure that we get people that we know best and we write proposal together. And they have limitless number of proposal to be submitted by any institutions. And ceiling is $2 million. Ya, so sebahagian besar pada duit itu 40% if I'm not mistaken can be spent in Malaysia. Ya, so this is very important. Take this opportunity. Walaupun kita tetapkan hanya 10 sahaja pada peringkat awal semasa kita mulakan lawatan dahulu, tetapi kita berharap proposal yang lain juga akan dibuat. Sebab kita tak pasti yang 10 ini akan dipersetujui oleh Qatar Foundation. Yang menaja ialah Qatar Foundation. Qatar Foundation is very rich. They have $10 billion to spend on research. 10 billion. Ya, dan selama ini kawan-kawan kita pada Qatar University menyebut kepada kita bahawa peluang untuk mendapatkan bajet ini adalah lebih banyak kepada universiti-universiti di Amerika Syarikat dan di Eropah. Tak ada orang daripada rantau ini dalam Muslim countries especially write together the proposal with them. So that is the incentive yang ada. Jadi siapa yang nak menulis proposal, I encourage not 10 but probably we send 100 provided that we know someone from Qatar. And this month, if I'm not mistaken, this month and next month, a group of Qatar professors will come to UTM and they are writing together with us. So beberapa orang yang telah pergi ke sana akan coordinate lawatan ini dan saya harap tuan-tuan boleh berhubung dengan mereka. Kalau tak tahu, hubung dengan TNCPI dan TNCPI akan maklumkan mereka yang pergi. Dan insya-Allah saya harap sekurang-kurangnya kita ada 20-30 proposal from UTM before October. Submission ni lah Oktober. Ya, it's a big fund that we are targeting at the moment. So saya menjangkakan kita dapat sekurang-kurangnya dalam 15-20 proposal accepted to be funded by Qatar Foundation. Ya. So this is exciting, I think. And then ada Taibah University, semasa lawatan ke sana,
adalah ekoran beberapa lawatan yang sebelumnya. Biasalah dengan orang Arab ni dia tak boleh sekali. Dia tak boleh hit and run. Dia mesti hit, and then you get it. Yeah? And then you don't run. You must be with them. You dah masuk kabilah dia. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya ni kabilah, dah ada kabilah dekat Madinah. Ya, saya pergi kat Madinah tu mesti bagi tahu orang ni. Kalau tidak nanti dia akan rasa kecil hati. Ya. Dan kabilah saya itu kabilah yang besar dan tuan-tuan adalah anggota kabilah saya. Tuan-tuan pergi ke Madinah, sebut saya daripada UTM, Profesor Zaini. Then you will be treated differently. Ya. Tuan-tuan boleh naik ke mimbar tempat orang orang azan tu, something like that lah. Sebab orang yang buat translation, dia duduk kat atas tu, Dr. Samir dan adiknya adalah pensyarah di Taibah University yang kerjanya setiap hari membuat commentary in English on the happening in Madinah ataupun di Masjid Nabawi. So biasalah kalau saya nak naik ke atas tu, saya akan beritahu dia akan tunggu kat bawah tu. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi, beritahu saya, nanti Profesor Syarin pun boleh beritahu. Ya, kita akan arrange. Banyak tempat-tempat yang tuan-tuan tak pernah fikir akan pergi, tuan-tuan dapat pergi. Ya, supaya contohnya boleh tengok kubur Nabi di bawah. Ya, di bawah tu ada basement, dan di bawah basement tu ada makam Rasulullah punya tu. Ya, jadi saya alhamdulillah ada kesempatan untuk perkara-perkara tersebut. That's the way they work. We have to be in the kabilah first and then you can talk what you want. So now they are coming back to us, we want this. We want our female staff in Taibah University to get PhD, dia punya requirement. And we want them to stay in Madinah. They cannot travel because of they have family, they have a husband, they cannot, in their context they cannot travel. So sekarang ni kita kena buat satu package PhD khas untuk mereka, yang jumlah mereka ramai, student mereka 50,000. 40,000 adalah female student. Universiti itu terbagi kepada dua, satu universiti lelaki, satu universiti perempuan. Yang perempuan itu more than 50% staff without PhD. Dia kena dapat PhD. Kalau tidak nanti dia orang tak dapat akreditasi ABET yang mereka tengah dapat sekarang ni. So it's very crucial for them to get PhD. So Profesor Rose dan Profesor Azra'i akan arrange satu trip untuk discuss detail macam mana proses itu. Dan bidang yang kebanyakan mereka akan ambil adalah bidang dalam bidang pendidikan, komputer dan sains. Sains ini macam physics, mathematics dan seumpamanya. Jadi saya harap dekan-dekan RA dan dekan-dekan fakulti cepat bertindak sebab this is the best time. Selepas ini, bulan Julai mereka akan pergi holiday selama 2 bulan. That's it, gone. Yeah? So we have to start. And then kita juga ada acara yang kita anggotai dalam ITEX. Ini adalah satu lawatan yang saya fikir yang sangat besar arti kepada kita sebab bukan senang yang di-Pertuan Agong untuk berangkat ke majlis yang seumpama ini. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Tan Sri Saleh, our Pro Chancellor, very close to him, and Tan Sri Saleh managed to get tuanku untuk berangkat ke UTM pada asalnya untuk melancarkan autobiografi. Tetapi kita telah negotiate dengan istana, pada masa yang sama kita lancarkan UTM Advanced Informatics School. So apa yang saya nak sebutkan di sini, kita ada banyak acara yang boleh kita buat. Dan this is good highlight for UTM. Kita ada banyak bangunan yang ada. Stadium kita ada bangunan CEPP yang baru siap, kita ada civil engineering yang baru siap. So I want faculties to plan a program for us to get benefit